kita ada kerja yang bagus. Okey, untuk kita teruskan dengan segmen berikutnya, kita akan bercakap berkenaan dengan tidak cemerlang SPM, bukan Selamat Pagi Malaysia tetapi Sijil Pelajaran Malaysia. Jadi kita bersama dengan Dr. Nurfaiza Ahmad Khalid, Pensyarah Kanan Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Selamat pagi. Okey. Kita akan bercakap mengenai tidak cemerlang SPM. Jadi, adakah bermaksud kalau kita tak cemerlang SPM ni kita gagal dalam hidup? Silakan. Okey, adakah tidak cemerlang SPM bermaksud kita gagal? Bagi saya sama sekali tidak tepatlah. Sebab SPM ini salah satu perkara dalam kehidupan kita. Memanglah kita tahu SPM satu peperiksaan yang besar. Dekat situlah yang membuka ruang peluang untuk kita masuk ke universiti, matrikulasi dan sebagainya. Kalau tidak cemerlang SPM tidak bermakna kita gagal. Masih banyak lagi ruang-ruang, banyak lagi peluang-peluang lain yang boleh kita gunakan dalam kehidupan. Jadi dia bukan tiket kegagalan lah. Betul. Sebab sekarang ni anak-anak muda kan dia banyak cabang tau. Tapi kita tak boleh ketepikan juga pendidikan ni sebab keputusan SPM baru keluar kan. Beberapa hari lepas ada laporan yang mengatakan bahawa pelajar tak berminat nak meneruskan pendidikan. Ada daftar SPM tapi tak datang ambil exam. Tak rasa apa-apa pula tu kan? Tak rasa bersalah. Tak rasa bersalah sebab mereka ada option lain, ada cara lain untuk berjaya dalam hidup kan. Contohnya menjadi content creator, jadi influencer, bak kata orang kan. Pandangan Prof berkenaan dengan perbezaan trend anak-anak muda yang mendefinisikan tentang kejayaan ini. Okey, pada pandangan saya lah, kejayaan itu memang sangat subjektif. Dia mungkin berbeza. Kalau saya tanya diri saya sendiri, saya ada definisi kejayaan. Irfan sendiri ada definisi, Syu pun ada definisi kejayaan yang tersendiri. Jadi kita punya pandangan, perspektif ini berbeza mengikut kehidupan kita, latar belakang kita, peluang yang kita ada. Jadi tak sama. Macam contoh dalam kes ni tidak cemerlang SPM. Jadi kalau boleh saya tengok daripada 3 kategori pelajar lepasan SPM. Dapat result, tengok result ada yang okey, alah tak dapat A, biasalah, tak kisah. Ada kategori pelajar yang dia dah berusaha bersungguh-sungguh. Tapi bila keluar result mengecewakan, sedih. Ada kategori yang usaha sikit-sikit, dia sedang-sedanglah. So bila keluar result tidak cemerlang. So dia akan sedih juga. Ada kategori yang tidak berusaha, tidak berminat, tidak cemerlang dan tidak ada rasa apa-apa. Tak ambil tahu langsung. Yes. Dia tidak ada rasa terkilan, tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa sedih. Disebabkan oleh mungkin ada sebab-sebab lain. Antaranya minat. Tidak semua individu berminat dengan akademik. Contohnya belajar teori, belajar subjek-subjek. Kalau kita tengok bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, fizik, kimia dan sebagainya. Ada individu yang dia lebih cenderung kepada kemahiran. Jadi kita tidak menafikan bahawa ada ruang yang lain untuk golongan ini. Maknanya SPM itu sangat penting. Keputusan yang cemerlang sangat penting, tetapi kita juga tidak boleh menidakkan sebab kita tengok berita keluar hari-hari keluar kan straight A, ramai yang dapat banyak A. Jadi kita menghargai, sangat-sangat menghargai dan kita juga berbangga dengan pencapaian mereka sebab bukan senang nak dapat 10 A, nak dapat 11 A kan. Usaha mereka ini sangat-sangat kita kagumi. Tetapi jangan dilupakan juga yang lain-lain tu. Mungkin mereka dah berusaha tetapi tidak mencapai tahap yang mereka kehendaki. Betul. Kun fayakun kan, kan? Sebab telah ditakdirkan keputusan yang begitu walaupun kita telah memberikan usaha yang banyak. Jadi bercakap berkaitan dengan menghargai tadi saya suka sebab sekarang ini biasalah ibu bapa di luar sana suka membandingkan keputusan anaknya dengan anak orang lain. Contohnya jiran. Okay, kalau anak saya dapat keputusan ini saya bandingkan dengan anak kawan saya mungkin Zainab kan. Jadi ketika itu saya macam saya tulisan awak tak bagus, anak kawan ibu lagi bagus. Jadi mungkin akan mengganggu gugat juga emosi anak-anak untuk teruskan pembelajaran dan sebagainya. Jadi apa komen doktor tentang? Okey, saya setujulah. Sebab apa, bila kita tengok, cuba kita bayangkan diri kita sendiri bila kita sebagai anak dulu kan, kita pernah jadi anak, kita pernah ambil SPM. Bila keputusan SPM ataupun keputusan mana-mana peperiksaan kita
tak elok, lepas tu mak ayah cakap something dekat kita, kita mungkin akan rasa sedih. Jadi perkara yang sama berlaku pada anak-anak kita. Bila SPM tidak bagus, tak bagus, mungkin tidak cemerlang seperti mana kawan-kawan lain, mak ayah pun bandingkan. Dua pihak yang perlu kita fahami adalah anak-anak itu sendiri dan juga ibu bapa. Kita tak nafikanlah kesedihan untuk ibu bapa, mungkin dah letak, dah melabur dari segi wang ringgit, masa, tenaga dan sebagainya. Hantar tuition, sekarang banyak tuition kan. Jadi mungkin usaha ibu bapa ini tidak menampakkan hasil. So tidak salah untuk ibu atau bapa ini merasa sedih. Itu perasaan yang normal. Sama juga untuk anak-anak. Mereka berhak untuk rasa sedih bila tengok keputusan tidak cemerlang. Apabila mereka dimarahi oleh ibu bapa misalnya, mereka juga berhak rasa sedih. Tetapi tempoh masa untuk kita berasa sedih, berasa kecewa itu perlu kita hadkanlah. Tak bolehlah sampai setahun, 2 tahun. Kan ibu bapa ni setahun, 2 tahun ulang. Kenapa gagal, kenapa tak lulus, kenapa Zainab tadi kan, Zainab boleh, kenapa kamu tak boleh. Jadi benda tu diulang-ulang sampai 2-3 tahun. Ini sememangnya akan beri kesan kepada perkembangan emosi anak-anak. Dia akan terbawa-bawa sampai dia besar. Dia akan ingat dalam kepala dia, mak ayah tak suka dia, mak ayah tak sokong dia, mak ayah tak hargai dia. Itu yang disematkan dalam fikiran dia. Jadi kita sebagai ibu bapa berhati-hati. Tak salah untuk kita berasa sedih, tetapi pastikan juga anak-anak ini dibantu, disokong. Yelah, risau takut budak-budak ni dia dendam je lagi. Mak ayah ada ulang-ulang berpuluh-puluh kali cakap, "Mes ni aku tak pandai betul-betul, baru kau tahu." Sebab itu semua 12 sekarang bukannya boleh. Dia akan mempengaruhi perkembangan emosi, personaliti anak-anak tu. So dia keep on ambil apa mak ayah cakap, dia absorb. So sampailah dia pendam, anak-anak sekarang mungkin lebih cenderung untuk memendamkan. Jadi dia pendam, dia simpan sampai satu tahap dia ada persepsi dia sendiri kepada mak ayah. Yang itu kita tak nak. Kita kena elakkan perkara tu, doktor, kan, sebab betul macam Syu cakap tadi, kalau betul-betul nak kata saya tak berjaya, saya tak berjaya betul. Dia akan rasa macam usaha yang dibuat tu memang sia-sia. Let me realize mungkin kan. Jadikan realiti. Taklah, kita itu antara situasi lah. Tapi bukan semua anak-anak macam tu. Tapi kita risau mereka akan cenderung jadi macam tu kan. Kata-kata itu satu doa. Betul. Yalah, untuk SPM, kohort SPM baru ni kan, orang kata kohort pandemik lah. Kohort pandemik. Kesian sebenarnya kan. Tarikh mereka tu, periksa tu terpaksa dianjalkan, kelas tak boleh ada, ataupun kalau ada pun online. Cuma nak bagi kita dulu, Irfan, kan tuition setiap hari belajar je kan. Ni bila COVID susah tau. Jadi macam mana kita juga perlu memahami juga situasi anak-anak ni kan. Pandangan Prof ni. Okey, kesan daripada pandemik kita tengok bukan sekolah saja, daripada peringkat tadika, sekolah rendah, sekolah menengah sampailah ke universiti. Semua terkesan dengan akibat daripada pandemik. Terutamanya kalau kita tengok dari konteks pembelajaran dan juga pengajaran. Anak-anak ini dia punya sumber dia terhad. Mana nak cari buku, mana nak cari bahan-bahan rujukan, mana nak berkomunikasi dengan kawan-kawan, nak berbincang dengan guru-guru, dengan pensyarah. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor lah yang mungkin menghadkan pemahaman mereka kepada subjek yang dipelajari. Jadi mungkin juga boleh efek kepada keputusan peperiksaan. Itu kita tidak nafikan. Betul tu. Sebab saya sendiri, Syu, pernah ada pengalaman belajar ketika pandemik COVID-19. Kelas takhir saya online je, Syu. Tapi you sambung apa? Degree? Degree. Tapi membuatkan saya rasa macam kadang-kadang suka juga untuk kita belajar dengan kita boleh berjumpa dengan lecturer kita, kawan-kawan kita, dan membuatkan kita rasa macam stres lah seorang-seorang macam tu kan. Jadi Doktor, kita bercakap hari ini berkaitan dengan murid-murid yang tidak cemerlang SPM. Jadi perjuangan perlu diteruskan. Kenapa dan bagaimana untuk mereka melanjutkan kehidupan mereka selepas ini, sama ada nak sambung belajar ataupun terus bekerja mungkin? Boleh. Soalan yang menarik sebab ramai anak-anak yang tidak cemerlang SPM merasakan diri mereka gagal dekat luar sana. Cuma apa yang saya nak bagi tahu, seperti mana saya cakap tadi, SPM bukan tiket kegagalan. So kita tengok, kita fahami diri kita dulu sebenarnya. Apa yang kita nak dalam hidup ni. So mungkin boleh tengok, kalau muhasabah diri, maknanya kalau kita dua kategori yang pertama tadi, berusaha bersungguh-sungguh tapi tidak cemerlang, dan juga berusaha sederhana atau biasa-biasa dan juga masih tidak cemerlang. Dan satu lagi tadi, tidak berusaha, tidak berminat dan tidak cemerlang. So
dua kategori ini perlu muhasabah diri. Maknanya ambil masa untuk dia lepaskan perasaan, nak menangis ke, nak bersedih, silakan. Sebab kita adalah manusia yang normal. Ada ketika kita merasa tertekan, ada ketika kita bermasalah dan sebagainya. Jadi ambil masa untuk healkan perasaan, redakan perasaan. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu. Jadi bila perasaan itu dah reda, kita fikirkan, okey, kenapa agaknya perkara ini berlaku? Kenapa tidak berjaya? Kita muhasabah diri, tengok dekat mana limitasi kita. Apa yang boleh kita baiki? Maknanya kita fikirkan strategi untuk seterusnya. Andai kata kita masih lagi berminat dengan akademik, jadi cari peluang. Mungkin STPM ada, sijil ada, diploma ada. Cari ruang-ruang yang sesuai untuk kita pergi. Kalau kita tidak berminat, tidak berusaha dan tidak cemerlang, kita teroka juga. Apa minat kita? Mungkin dari segi kemahiran dan sebagainya. Maknanya daripada kegagalan ini, kita jadikan ia satu peluang untuk kita belajar benda baru tentang diri sendiri. Betul, Doktor. Baik. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Yes, betul. Okey, ikutlah apa yang anda minat tu. Kalau tak minat nanti susah sikit lah nak meneruskan kehidupan tu. Terima kasih Dr. Nur Faizah Mat Khalid bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita, tidak cemerlang SPM. Untuk pengetahuan anda semua, siaran Selamat Pagi Malaysia akan berakhir di saluran berita RTM, tapi kita akan teruskan di TV1. Jadi kalau anda sedang menonton di saluran berita RTM, terus ke TV1 untuk SPM perkongsian. Plus. Tengok, suka, beli.